Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Rabu 20 April 2022. Ingat, jangan terlibat dengan aktiviti penyebaran berita yang tidak ditentukan kesahihannya kerana anda mungkin akan dikenakan tindakan undang-undang. Dapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih dengan mengikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Ayo kita mulakan dengan segmen Sahih. Kita mulakan dengan perkongsian di portal sebenarnya.my. Ada pihak yang bijak pandai tidak bertanggungjawab menyebarkan menggunakan gambar profil warga PDRM di media sosial untuk kegiatan penipuan. Untuk makluman, Polis Diraja Malaysia PDRM mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati dengan penyamaran dan penggunaan gambar profil warga PDRM yang diambil dari laman sesawang Jabatan Siasatan Jenayah Komersil. Jangan percaya dengan helah penjenayah dalam talian. Jadi kepada keluarga Malaysia, pastikan anda membuat semakan terlebih dahulu dan jangan mudah terpedaya dengan taktik penipuan seumpama ini. Kita ikuti pula makluman mengenai penafian berkenaan berita yang tular di laman Instagram ohmymedia.cc dan laman Facebook iaitu My News Hub yang mengenai Yang Berhormat Datuk Seri Rina Mohamed Harun adalah dimaklumkan gambar Yang Berhormat Datuk Seri Rina Mohamed Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersama Bella yang disiarkan di laman Instagram ohmymedia.cc dan juga laman Facebook My News Hub adalah gambar lama iaitu pada tahun 2021 dan bukan gambar terkini. Gambar-gambar lama ini tidak sepatutnya disiarkan oleh pihak-pihak berkenaan kerana ia adalah tidak benar sama sekali. Pihak KPWKM mohon kerjasama SKMM supaya dapat memberi teguran serius kepada penerbit ohmymedia.cc dan juga My News Hub supaya menghentikan serta-merta penyiaran artikel ini supaya tidak ditularkan dan dikongsikan oleh masyarakat umum. Pemakluman berita palsu seterusnya daripada Pasukan Respon Pantas KKMM mengenai penafian tentang berita tular di media sosial. Untuk makluman, JKM nafi poster bantuan warga emas one-off sehingga RM500. Pihak JKM menegaskan bahawa poster tular tersebut adalah palsu dan menyarankan agar orang ramai merujuk laman sesawang JKM di www.jkm.gov.my untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat. Keluarga Malaysia disaran untuk menjadi warga digital yang bijak dan bertanggungjawab dengan membuat semakan terlebih dahulu dan merujuk sumber rasmi agar berita yang diterima sahih dan terkini. Kenyataan media Ketua Polis Daerah Wangsa Maju mengenai tangkapan kes viral seorang lelaki bukan warga negara tidak memakai pelitup separuh muka semasa berada di Pasaraya MCT Jalan Ampang. Suspek telah mengeluarkan kata-kata kesat serta menunjukkan isyarat lucah kepada pegawai keselamatan yang sedang bertugas. Pada 18 April, suspek telah menghadirkan diri di IPD Wangsa Maju untuk memberi keterangan setelah menyedari videonya viral di media sosial. Pihak polis telah menahan suspek berkenaan untuk siasatan lanjut. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Kenyataan media pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil mengenai Home Improvement Grant. Pihak PDRM telah mengesan kewujudan cubaan mendapatkan data peribadi melalui mesej yang menawarkan keran kewangan yang dinamakan Home Improvement Grant. Pemohon diminta mengisi maklumat peribadi termasuk nama penuh, nombor kad pengenalan dan beberapa maklumat lain. Namun, tiada sebarang laporan polis diterima berkaitan kegiatan ini. Tindakan mendahkan maklumat peribadi kepada pihak yang tidak dikenali adalah satu tindakan yang berbahaya dan kurang bijak. Untuk makluman, segala tujuan permohonan atau geran daripada pihak kerajaan adalah dinasihatkan merujuk terus dengan agensi atau kementerian yang bertanggungjawab. Orang ramai juga boleh merujuk kepada CCID Scam Response Center
berita di talian 03-2610-1559 atau 03-2610-1599. Seterusnya, kenyataan media Ketua Polis Daerah Sungai Buloh mengenai video dakwaan pemandu kenderaan melakukan buli jalanan. Iaitu pemilik posting memaklumkan pemandu kenderaan iaitu suspek memandu Pro 2 Alza Putih telah melakukan buli jalanan dan melemparkan kata-kata kesat terhadap diri mangsa. Pihak Polis Daerah Sungai Buloh mengesahkan telah menerima satu laporan polis berkaitan kejadian ini dan laporan disiasat di bawah Seksyen 14 AKK. Pihak polis juga meminta orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat mengenai kejadian ini menghubungi Pejabat Polis Daerah Sungai Buloh di talian 03-6156-1222 atau mana-mana balai polis yang berhampiran. Kita ikuti kenyataan media Ketua Polis Daerah Subang Jaya mengenai video viral kecuaian pemandu ke atas kanak-kanak semasa di jalan raya dengan membiarkan kanak-kanak mengeluarkan badan dan kepala ditingkap. Satu laporan polis telah dibuat dan kes disiasat di bawah Seksyen 336 Kanun Keseksaan iaitu perbuatan membahayakan nyawa dan keselamatan diri orang lain. Pemilik kenderaan sedang dikesan untuk diambil keterangan. Sebarang maklumat mengenai jenayah boleh salurkan ke nombor talian 03-5621-0343 dan identiti pemberi maklumat akan dirahsiakan. Baik, sekarang ini sama-sama kita ikuti langkah berguna bagi pengguna data atau memproses data. Ayuh sama-sama kita ikuti. Data pribadi sentiasa dilindungi di bawah Akta Perlindungan Data Pribadi. Pastikan anda tidak terlibat dalam melakukan kesalahan berikut. Tidak mematuhi prinsip pelindungan data pribadi. Memproses data pribadi tanpa surat perakuan pendaftaran untuk pengguna data yang wajib berdaftar di bawah Pesuruhjaya. Memproses data pribadi selepas pendaftaran dibatalkan. Gagal menyerahkan perakuan pendaftaran kepada Pesuruhjaya selepas perakuan pendaftaran dibatalkan. Tidak mematuhi tata amalan. Tidak mematuhi permintaan untuk pembetulan data. Tidak memberhentikan pemprosesan data pribadi selepas menerima notis menarik balik persetujuan daripada subjek data. Tidak mematuhi akta dalam memproses data pribadi sensitif. Tidak mematuhi kehendak Pesuruhjaya dalam perkara yang mungkin menyebabkan kerosakan atau stres. Tidak mematuhi notis penguatkuasaan. Menggeledah dan penyitaan tanpa waran. Enggan memberi akses, menghalang, melengahkan atau enggan memberi maklumat kepada pegawai yang diberi kuasa. Memindahkan data pribadi subjek data ke luar Malaysia. Pengumpulan data pribadi yang menyalahi undang-undang. Bersubahat dalam pelakuan yang salah di bawah akta. Tidak mematuhi obligasi kerahsiaan. Jika anda merupakan pengguna data atau pemproses data, pastikan anda tidak melakukan kesalahan yang dinyatakan seperti berikut agar tidak melanggar Akta Perlindungan Data Pribadi iaitu kurungan Akta 709. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. 14,423 kes sembuh direkodkan pada 18 April, lebih tinggi berbanding 7,140 kes baharu yang menjadikan kumulatif kes COVID-19 dalam negara kini 4,396,165. Dr. Nur Hisham memaklumkan 308 kes COVID-19 dimasukkan ke hospital pada 18 April yang merangkumi iaitu 171 kes iaitu 55.5% daripada kategori 3, 4 dan 5. Manakala 137 kes iaitu 44.5% adalah kategori 1 dan 2.
Baik, pastikan saya seterusnya kita bawakan khas buat anda iaitu segmen Di Sebalik di mana mengenai akan bincangkan topik iaitu fasa peralihan ke endemik bersama dengan wartawan yang ditugaskan iaitu saya Samsudin. Dan untuk makluman semua, fasa peralihan ke endemik, prosedur operasi standard SOP ini telah ditetapkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan menurut Peraturan 17 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Ayo sama-sama kita ikuti. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Segmen Di Sebalik pada minggu ini akan menyingkap mengenai fasa peralihan ke endemik. Tanggal 1 April lepas, negara kita telah beralih ke fasa peralihan ke endemik. Selepas hampir 2 tahun berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19, pelbagai kekangan dan kawalan telah dilaksanakan. Negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April 2022. Penting untuk saya maklumkan, fasa peralihan ke endemik ini merupakan exit strategi untuk membolehkan kita semua kembali semula kepada kehidupan yang hampir normal selepas hampir 2 tahun berperang dengan COVID-19. Fasa ini juga merupakan fasa sementara sebelum negara beralih ke fasa endemik yang mana ianya tertakluk kepada pengumuman yang hanya boleh dibuat oleh WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Fasa peralihan ke endemik menyaksikan pelbagai kelonggaran diberikan semula, termasuk aktiviti solat jemaah di masjid serta surau atau upacara sembahyang di rumah ibadat selain Islam boleh dilaksanakan tanpa penjarakan fizikal. Fasa peralihan ke endemik ini juga turut diikuti dengan pembukaan semula sempadan negara melalui udara dan darat setelah 2 tahun menyepi sepanjang musim pandemik COVID-19. Apa yang menggembirakan lagi buat keluarga Malaysia, premis perniagaan dibolehkan melaksanakan waktu operasi premis masing-masing mengikut syarat lesen operasi premis apabila had waktu beroperasi bagi premis perniagaan dimansuhkan. Bagaimanapun, pemakaian pelitup muka di tempat-tempat awam masih wajib dipatuhi oleh setiap individu, manakala pendaftaran kemasukan menggunakan aplikasi MySejahtera juga masih diwajibkan. Dan hanya dikecualikan untuk kawasan terbuka, tidak sesak dan tiada perhimpunan orang ramai. Pengurusan pandemik COVID-19 perlu beralih daripada kebergantungan kepada intervensi kerajaan seperti SOP dan undang-undang kepada keprihatinan kerajaan, tanggungjawab individu dan solidariti komuniti. So kalau sekiranya contoh, kita sudah sampai tahap di mana sistem kesihatan kita lumpuh, kita akan mengsyorkan kepada kerajaan langkah-langkah tertentu. Tapi setakat ini kita masih lagi melihat bahawa transisi ini boleh diteruskan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah mengingatkan orang ramai bahawa negara kini hanya berada dalam fasa peralihan ke endemik dan belum lagi memasuki fasa endemik. Justru beliau berkata, prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan sebelum ini masih perlu diamalkan bagi memastikan Malaysia dapat beralih ke fasa berikutnya dengan lebih selamat. Malaysia sedang berada dalam fasa peralihan ke endemik dan kita harus belajar hidup bersama dengan virus ini seiring dengan pembukaan semula sektor ekonomi. Sehubungan itu, memahami risiko penularan COVID-19, mengamalkan langkah-langkah kesihatan awam dan sentiasa berhati-hati dalam melaksanakan aktiviti harian adalah amat penting untuk memastikan kita dan keluarga kita kekal selamat. Bagi saya, benda ini lagi memudahkan semua pergerakan kita untuk ke mana-mana ataupun untuk balik ke kampung ke insyaAllah akan datang raya. Untuk dapat dalam apa juga perniagaan, ekonomi kita boleh meningkat sebab apa kelonggaran tu ada. Jadi setiap rakyat memerlukanlah. Shopping sebelum ni kita tak boleh shopping. So sekarang boleh bawa anak-anak sekali, boleh jana ekonomi untuk negara juga. Boleh jana banyak juga negara untuk peniaga-peniaga pun ramai juga keluar sekarang ni. Perkara ni amat bagus untuk peniaga-peniaga, untuk rakyat Malaysia yang dah lama terkurung. Untuk sekarang macam contoh kata sekarang untuk bulan puasa banyak sebenarnya rakyat boleh keluar untuk membeli belah dan berbelanja untuk membantu ekonomi, meningkatkan ekonomi peniaga-peniaga yang dah lama tak boleh berniaga.
Namun dalam kegairahan menikmati fasa peralihan ke endemik dengan merancang percutian ke luar negara, bersahur di restoran dan pulang ke kampung halaman menyambut Aidilfitri bersama keluarga, setelah 2 tahun tidak dapat berbuat demikian, semua pihak masih perlu beringat peperangan terhadap COVID-19 masih belum tamat. Pesan Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin, janganlah lalai dan terus mengamalkan kawalan kendiri dalam memastikan COVID-19 terus terkawal dan tidak lagi membelenggu kehidupan masyarakat keseluruhannya. Ya, ingat keluarga Malaysia, kita sekarang ini berada di fasa peralihan ke endemik. Belum lagi fasa endemik, jadi segala SOP perlu dipatuhi. Baik, seterusnya untuk minit-minit yang terakhir ini, kita teruskan dengan segmen notifikasi. Seperti biasa, untuk segmen notifikasi akan kami war-warkan kepada anda. Apakah hebahan yang perlu anda ikuti? Ayo kita mulakan dengan inklusif. Ya, sama-sama saksikan inklusif pada malam ini dengan tajuknya akan dibincangkan iaitu Kualiti Telco, Kerajaan PK Rintihan Rakyat bersama tamu yang diraih Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Taun Plena Anwar bin Haji Musa, Menkom, pada malam ini 8.40 malam di saluran berita RTM My Freeview 123, juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Seterusnya juga saksikan terus Bicara DR, iaitu Bicara Diari Rawat, dengan tajuknya akan dibincangkan penyakit malaria bersama 2 orang tetamu pada pukul 9 malam 20 April 2022 Rabu hari ini, iaitu di saluran berita RTM My Freeview 123, juga siaran serentak di TV1 dan melalui aplikasi RTM Klik. Ini pula kita bawakan kepada anda Optik Pelan Pemulihan Negara bersama tetamu yang diraih, iaitu siaran ulangannya Datuk Ravi Mutayah, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi, bersama pengacara Hafiz Dawson pada 21 April 2022 Khamis 4.05 petang di saluran berita RTM, saluran TV1 dan juga RTM Klik. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. InsyaAllah, kita akan berjumpa lagi pada hari esok. Seperti biasa, pada pukul 3.30 petang di saluran berita RTM My Freeview 123. Jaga diri, jaga hati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.